Yusim Sihing, pelajar-pelajar Institut Pengajian Tinggi Swasta, kolej dan sebagainya, Seho. Pelajar sekolah yang mungkin akan menanyakan soalan dan masuk kabinet hari ini, Sihing. Itu antara yang ada untuk hari ini, Datuk Seri. Dan sebelum kita mulakan, saya buka ruang seluasnya untuk Datuk Seri berikan sedikit mukadimah dan juga panduan kepada kita. Apakah yang seharusnya kita angkat untuk perbincangan pada hari ini? Silakan, Datuk Seri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Usalli wa sallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara Menteri Besar Amiruddin, Saudara Anthony Loke, Menteri Pengangkutan yang saya muliakan, Dr. Zulkifli, Naib Chancellor dan para pengajar dan anak-anak yang dikasihi sekalian di USIM dan Ikatan 6, ada PTE dan juga ada beliau-beliau. Kesempatan ini yang saya kira sebaiknya untuk kita adakan dialog. Selalunya kalau Menteri dalam Menteri datang, dia monolog. Dialog ini maknanya wacana. Wacana itu kalau mau hidup, dia harus segar, harus bebas. Dengan tentunya akhlak dan budaya. Saya kesempatan beberapa bulan ini memang jelajah hujung minggu di Universiti tempatan untuk mendedahkan anak-anak pada dasar yang kami dipertanggungjawabkan, memberi pencerahan yang sewajarnya dan mendengar keluhan anak-anak muda. Tentunya dalam suasana bebas ini ada yang berikan banyak pandangan. Ada ahli Parlimen Pembangkang yang mengatakan saya tidak harus meneruskan acara seperti ini, harus kerja di pejabat saja. Saya ingat dia memang mewakili pemikiran tahun 40-an. Patutnya ruang ini ruang yang baik. Mana saya tahu masalah universiti? Melainkan daripada dengar mereka. Ada universiti mengatakan tak cukup bas. Ada yang katakan allowance tak cukup. Ada yang mengatakan beberapa gym tiada facilities. Saya tidak fikir itu jadi masalah. Tapi yang saya tekankan selain daripada itu, kita ada tanggungjawab sebagai anak muda untuk berusaha melengkapkan tentunya ilmu, menghidupkan budaya iqra', membaca daripada ilmu, dan berusaha mencari menegak kebenaran keadilan. Ayat yang dibacakan tadi bagi saya sangat tepat untuk mengangkat kesedaran anak muda, kerana titik tolaknya akan diceritakan kisah yang benar. Jadi dalam politik ini bukan bermakna boleh kita syarah ikut hawa nafsu amarah, menipu, memfitnah dan sebagainya. Sebab itu Quran itu menegaskan nahnu, dia akan kuceritakan nakhussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Itu kebenaran. Apa dia kebenarannya? Ya, kebenaran fakta sejarah, kebenaran daripada sumber yang sah dan sahih. Ini maksud wacana. Dan dalam negara kita, kerana kebebasan itu dianggap suatu hak, kadang-kadang tidak disertai dengan keinginan menilai, membaca. Tradisi Islam itu luar biasa kerana dalam semua perkara authenticity, maknanya kesahihan Quran itu pernah dipetikai. Dan Quran menjawab bagaimana mencabar orang yang mempersoalkan untuk menzahirkan ayat yang boleh menyaingi. Tapi itu tentunya dialog dengan orang yang memang sudah sesat. Tetapi dalam tradisi hadis pun begitu. Ini Syekh minta maaf lah anak-anak jangkau dalam bidang anak murid.
Yaitu kesahihan itu boleh disaal. Kalau orang tanya hadis ni rawi siapa? Sahih atau tidak? Sanadnya mana? Itu dibolehkan untuk apa? Untuk menentukan bahawa tidak ada kekeliruan Israiliyat. Nah, kalau kita belajar itu, kemudian dalam hidup kita tak peduli apa dia sumbernya, ya, dan kita ikut-ikut walak tak tentu arah, ini jadi masalah di negara kita. Sebab itu saya berdepan dengan anak muda supaya menerima teguran. Ada yang benar, ada yang tidak tahu, ada yang harus saya perbaiki. Kerana seorang Perdana Menteri atau kerajaan tidak semesti tahu semua. Tidak akan semua jawapan dalam semua perkara. Tidak harus ada sifat bongkak dan takabur sehingga mengatakan tidak ada kekurangan dan kelemahan. Jadi kalau ada yang kita tidak tahu, kita cuba perbaiki sedaya upaya. Tanggungjawab saya pula di samping itu memberikan kerangka besar. Anak muda harus tahu kedudukan mereka, hak mereka. Tentu tanggungjawab mereka menimba ilmu, cemerlang. Universiti termasuk USIM di antara universiti yang menjadikan kecemerlangan itu itqan fil amal dalam semua bidang dan disiplin. Itu suatu yang diterima. Tetapi di samping itu dia adalah sebahagian dari masyarakat. Dia bukan gedung terpisah, bukan mercu yang dibina indah dan tersisih daripada masyarakat di luar. Sebab itu di beberapa dialog dengan mahasiswa saya ingatkan karya Miller dari Universiti Harvard, mantan dekan, yang mempertikai maksud dan matlamat Universiti Harvard itu sendiri. Tidak ada orang di dunia yang boleh pertikaikan kecemerlangan akademik, academic excellence Universiti Harvard. Tetapi Miller pertikai bukan excellentnya, tetapi it is an institution which is soulless. Maknanya ada kecemerlangan ilmu, tetapi tidak ada jiwa murni, hati nurani, keprihatinan tentang apa yang berlaku di luar. Dia bagi contoh. Universiti Harvard itu di Boston. Kelilingnya itu ada masalah, kemiskinan ketara. Tidak dipedulikan oleh kebanyakan mahasiswa. Ada kesenjangan di antara yang kaya dan miskin. Bukan jadi masalah kerana orang yang di Harvard itu harus cari jalan, cemerlang, jadi profesional dan diterima dunia. Ada diskriminasi kaum, kulit hitam di ghettos. Tidak menyentuh hati nurani mereka. Jadi kata Miller, ada kelemahan sistem pendidikan yang tidak mengetuk pintu hati untuk tahu dan insaf tentang masalah kemanusiaan di luar. Apa arti universiti tanpa nilai dan akhlak? Apa arti universiti tanpa kesedaran tentang permasalahan yang dihadapi? Ya. Sebab itu di universiti, professors atau naib chancellor atau beri ruang anak-anak tanya, kritik, tegur. Ada yang bertanya, minta saya boleh tak buat speaker's corner? Saya kata boleh. Apa yang nak halang? Yang halang, yang ada peraturan itu ada undang-undang. Kalau guna speaker's corner untuk mencaci orang, memfitnah orang, membawa kepalsuan, itu ada aturan. Tetapi harus ada kebebasan itu. Dan pimpinan mahasiswa tentunya boleh bertanya, apakah dasar ekonomi kita di landasan yang betul? Dan kita mula dengan beberapa fakta yang harus diterima. Ya, saya sudah jadi Perdana Menteri 7 bulan. Dalam hidup yang penuh simpang siur, masuk keluar penjara. Itu bukan relevan dalam perbincangan kita. Tapi saya sebut Miller tadi, saya mau mengetuk pintu hati anak-anak supaya tahu diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, ada tuntutan mereka. Mau universiti menjadi gedung cemerlang dari segi ilmiah. Tetapi mau juga anak-anak bangkit sebagai elemen sedar dalam masyarakat. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda.
Itu soal keimanan, soal akhlak, soal sosial, soal kesedaran tentang apa berlaku persekitarannya. Menolak kemungkaran, kezaliman, rasuah, penyelewengan. Mau menegakkan yang benar dan yang hak. Ini cabaran kita. Dan saya yakin insya-Allah melihat kepada kesedaran ini ada harapan yang tinggi. Bukan saja kepada musim, tetapi kepada generasi muda yang harus bertindak lebih baik daripada apa yang sudah warisi. Sistem politik negara kita, sistem ekonominya, track record pimpinannya tidak terlalu membanggakan. Apa yang dikenali dengan Malaysia? Sekarang hutang 1,5 trilion ringgit. Negara kaya, banyak hasil mahsulnya, tenaga kerja yang hebat, profesional yang mantap, tetapi hutangnya 1,5 trilion ringgit. Saya sebut memang ada hutang yang diperlukan. Almarhum Tun Abdul Razak orang yang pertama yang mengambil hutang banyak daripada Bank Dunia. Tapi untuk apa? Untuk buka felder, untuk membangunkan luar bandar. Ya. Jadi kalau tanya saya, generasi kedua daripada itu, saya kata, oh, boleh, tak salah hutang untuk itu. Tetapi kalau hutang itu buat mercutang yang hebat, hutang yang menyebabkan ada kebocoran, hutang yang memperkayakan beberapa kerat, orang yang tamak haloba mencuri harta, hutang itu harus kita tentang kerana itu membebankan generasi muda akan datang. Itu ada perbedaan. Ya. Jadi 1,5 trilion. Saya boleh jalan keluar, Anthony Look, saya bercakap, kita hutang dia lagi. Bukan saya nak bayar, anak-anak muda nak bayar, biarlah, itu masalah dia. Kan itu tidak bertanggungjawab. Jadi oleh itu, saya kata, jangan hutang lagi. Hutang terlalu banyak. Berapa defisit? 5.6%. Apa kata defisit? Macam Adam Smith kata, managing the economy of a nation is like managing the economy of a household. If your income is 10,000 and you spend 15,000 on non-essential items, then you are condemning the family into the total dependency on debt. Maknanya hutang tu boleh kalau hutang untuk meniaga, hutang untuk buka gerai. Tapi kalau hutang untuk beli televisyen, beli berlian, beli gelang, beli itu hutang nak mampus keluarga. Sebab itu saya katakan tidak perlu. Baik, defisit ini 5.6%. Jadi kita turunkan defisit ke 5%. Nak turun banyak tak boleh. Kerana dalam belanjawan madani yang saya luncurkan tahun lalu, kita ada penambahan. Semua potong. Tapi untuk pendidikan tambah 2 bilion ringgit. Kerana bagi saya masa depan negara ini mesti melalui mutu pendidikan yang lebih baik. Kedua, kesihatan. Kemudian baru yang lain-lain. Kemudian bila kita cakap pendidikan, banyak keperluan. Tapi saya fikirkan, hampir semua sekolah tandasnya ada rosak. Berapa kalau saya tanya anak-anak yang datang dari sekolah yang ada tandas rosak, angkat tangan. Ya. Tak ada tandas rosak di sekolah. Di sekolah mana? Sekolah dewa. Ya, ada. Saya dijaga-jaga Port Dickson dulu. Close, you remember that. Almost every school, almost all schools ada. 8 tandas, 4 rosak. 6 tandas, 3 rosak. I mean, that's not the way we treat our children. Whether that children is a Malay, Chinese, Indian, Dayak, Kadazan, it does not matter. They are our children and we must protect them. Minta maaf sikit. Berapa belanjanya? 1.4 bilion. Nak repair perkara asas 1.4 bilion kena cari. Untuk klinik desa pun begitu. Jadi saya minta sesudah yang saya mula terang yang ini supaya orang faham. Sebab itu orang tanya, Anwar ni keras sangat.
rasuah. Iyalah. Saudara, negeri ini terkenal sebagai rasuah yang sistemik. I inherit a government known internationally as a corrupt nation. It is my duty to clean it up, and I will clean it up at all costs. Saya tak peduli parti dalam kerajaan, luar kerajaan. Saya bagi tahu. Ya, Anthony Lok kebetulan dia dalam kerajaan. Dia tahu daripada awal. Saya kata, please, ini negotiated contracts, ambil commission, you please stop, because saya tidak akan pertahankan. Sama ada di luar kerajaan atau dalam kerajaan. You curi, you bawa SPRM, bawa pegawai negara, hakim, masuk penjara. Ya. Ada ya, orang kata, oh ini menghasut mahasiswa. Apa nak hasutkan? Your duty. You tidak tahu sebab perkara ini tidak didedahkan. Pergi mana-mana negara di dunia. Jumpa pelabur-pelabur asing. Semua kata, saya ada satu dunia Arab, satu negara Arab. Sahabat saya baik. Dia besar nak invest. Tapi dia kata, yalah, Anwar is trying, tapi the country is so corrupt. That is the image. Saudara, we have to work hard. Jadi saya perlu sokongan ini. Ya. Kalau saya nak, ini saya tukar peta politik negara kita. Tak setuju dengan saya, tak apa. Tegur dengan baik. Jangan hina. Jangan fitnah. Ini terakhir ni soal sempadan dengan Indonesia. Anwar dah khianat negara dan jual negara kepada Jokowi. Ini bangangnya cakap. Ya. Kalau betul tak apa. Proses dia apa? Yang pernah jadi menteri ini, waktu Zul biasa jadi menteri. Apa proses sebelum saya tanya? Pegawai negara kena jelaskan. Jabatan ukur, pemetaan kena jelaskan. Kementerian Luar kena jelaskan. Polis kena jelaskan. Tentera kena jelaskan. Saya tanya, panggil mereka. Sure, line gini-gini. Baik. Dia jelaskan. Di parlimen dia tak berani tanya. Di luar. Tapi jangan fitnah. Saya tak peduli lah. Pakai songkok ke, pakai tie ke, pakai serban ke. Tipu-tipu juga. Jangan. Ya, kita lakukan sebaiknya. Oh, dia kata kita serah Ambalat, kita serah Pulau Sebatik. Sudah tahu tak? Ambalat dengan Pulau Sebatik itu belum settle. Saya sign dengan Jokowi itu, semua yang lain melainkan di kawasan Ambalat dan Sebatik. Dia tak setuju, saya tak setuju. Saya kata tangguhnya itu. Tapi dikata kita serah. Serah Johor. Saya kontak Tuanku Sultan Johor. Saya kata, Tuanku, jangan bimbang kerana yang kita sign ini tak termasuk wilayah sempadan Johor. Luar daripada 3 nautika batu daripada sempadan Johor. Dengarlah penjelasan. Boleh tanya. Tapi jangan fitnah. Habis orang kampung. Kemudian lepas beliau kata, ini khianat kepada negara kita. Allahu Akbar. Allah Akbar dari mana macam ni? Baik. Itu. Kemudian, macam, itu isu serius ya. Kerana isu kedaulatan negara. Sebab tu bila polis melaporkan, saya kata, saya tak peduli. Tuduh kerajaan atau Perdana Menteri jual negara. Ini satu tuduhan yang besar. Beda pendapat tak apa. Mari masa pilihan raya, kita lawan. Alhamdulillah. Baik. Itu isu macam isu Allah. Isu Allah. Ada kontroversi dan di sini harus susah tahu. Apa kontroversi sebab apa? Sebab ada, memang benar, ada Zul berjelaskan. Saya setuju. Sudah ada keputusan untuk rayu. Saya tengok. Mari saya panggil, tanya pegawai negara. Pegawai negara bagi pandangan. Jangan. Sebab kalau kalah lagi dan dia jangka kalah, bukan masalah Allah. Allah di Semenanjung tak terlibat. Ini masalah peraturan Kementerian Dalam Negeri dulu yang mengesahkan boleh import ya, bahan-bahan untuk kegunaan bukan Islam di Sarawak
dengan menggunakan Allah. Ini saya kata, rayulah di mahkamah. Dia pandangan dia, tak boleh. Saya kata, betul tak boleh. Dulu dah keputusan nak rayu, kalah. Saya kata, kenapa nak kalah? Sebab ada peraturan di Kementerian Dalam Negeri yang membolehkan. Jadi hakim, dia ikut peraturan tu. Tetapi tidak menjejaskan kedudukan Allah di Semenanjung. Tapi dia kata, is opening up the floodgates. Okey, jadi saya kata, nak buat apa? Dia kata, kalau dia kata jangan rayu, tapi kekal keputusan Allah, seperti mana keputusan Gajah-Gajah Melayu, iaitu Allah hanya digunakan untuk umat Islam di Semenanjung Tanah Melayu dan kelonggaran diberikan di Sabah dan Sarawak. Setakat itu keputusan lama. Baik. Islam agama persekutuan. Sabah dan Sarawak masa perjanjian Malaysia 1963 tak termasuk kategori ini. Agama persekutuan tapi di negeri tidak mengesahkan. Sabah kemudian yang mengesahkan, Sarawak tidak mengesahkan. Jadi saya mengambil pendekatan, minta menghadap Tuanku Yang Pertuan Agong. Saya kata tak boleh macam ni. Kena selesai juga. Dia cadang macam mana Perdana Menteri? Saya kata, saya akan bincang dengan Kebahagiaan Yang Mulia Sultan Selangor yang pengurusi MKI, Ahli Kemajuan Islam, akan usulkan beberapa pindaan, memperkemaskan supaya tidak boleh dicabar lagi di mahkamah. Keputusan Gajah-Gajah Melayu diperkukuh supaya tidak boleh lagi dicabar di mahkamah. Ya. Jadi ini keputusan dia dan Sultan Selangor berkenan. Baik, kita akan tengok. Apa dia nak perkemaskan? Nak batalkan arahan Kementerian Dalam Negeri yang dulu. Maknanya kekal keputusan tak seperti mana yang diputuskan oleh Raja-Raja Melayu. Tak apalah nak beza pendapat. Tapi janganlah kata saya jual agama. Janganlah katakan saya ini sudah liberal dan sekular. Seperti dalam kempen. So kalau dalam kempen dulu ni dikata kalau Anwar jadi Perdana Menteri, habis dah. Pelajar-pelajar sekolah akan kembali pakai skirt. Ni saudara yang tahu sejarah. Yang mula perkenalkan pakaian baju Melayu di sekolah kebangsaan tu. Masa Anwar Ibrahim jadi Menteri Pendidikan. Ya. Jadi tak payahlah sampai teruk-teruk sangat. Ya. Boleh tegur. Sebab tu saya kata, saudara kena seperti mana sempadan negara, seperti kemiskinan. Cek fakta. Semalam kita umumkan akhir. Irfan dah tak sabar. Kita naikkan kadar elektrik. Saya tengok dalam TikTok. Anwar ni memang penipu, pembohong. Naik membebankan rakyat. Saudara yang naik 1%, yang paling kaya. Yang kamu dia di juru cakap orang paling kaya ni apa bahal ni? Untuk 99% rakyat tak naik. Walaupun keputusan tahun lalu kerajaan dulu, keputusannya terpaksa naikkan. Saya faham kerana kerajaan tak mampu bagi subsidi begitu tinggi. Jadi kita keputusan. Tapi bila sampai kepada kita, saya kata tak boleh lah. Manalah saya nak letak. Kalau saya pergi ke kampung, elektrik naik. Jadi kita putuskan, top 1% yang pakai 1,500 kilowatt, itu kena. Banyak orang yang paling kaya di Malaysia ni. RM100,000 sebulan pendapatan umpamanya. Dia bayar. Bayarlah. Takkan nak kerajaan nak subsidi. You orang kaya, bayarlah. Tapi rakyat lain tak. Dan Islam tak bayar. Ya. Saya pun tak bayar. Rumah saya Sungai Long. Tapi rumah rasmi Perdana Menteri Seri Perdana kena bayar. Rumah tu besar. Baik. Jadi itu fakta ni. Oh, saya kata naik tabung haji. Saya kata betul. Tabung haji bagi subsidi kepada semua yang pergi haji. Tapi kita kata yang paling kaya tak payah. Gaji RM100,000 sebulan. Sebab apa kita nak bagi subsidi? Bayarlah. Pergilah haji mabruran. Wa sa'i mashkuran. Wa amalan salihan.
wa tijaratan lan tabur. Bayar. Mudah-mudahan dapat mabrur. Tapi yang kempen Anwar dah naik kadar haji bagi orang jemaah haji. Tak betul. Yang lain tak naik. Yang naik untuk yang paling kaya. Ini saya bagi contoh mengapa saya rayu anak-anak muda boleh sokong, boleh tolak, boleh kritik, boleh soal, tapi jangan fitnah. Atas nama kebebasan. Marhum Amir Syakib Arsalan. Itu karya penting. Saya ingat kalau macam mana kalau nak translate boleh tulis dengan edar. Because dia tulis itu dalam soalan kepada seorang Melayu dari Sumatera gitu. Tentang mengapa orang Islam kelihatan mundur, orang Barat kelihatan maju. Jawapannya itu menarik. Maknanya masalah dalaman Islam itu sendiri untuk mengangkat ilmunya, disiplinnya, akhlaknya, syakhsiyahnya, kefahamannya dan ruh perjuangan dia. Dan tahun 80-an marhum Ismail Faruqi, pengasas Ma'had al-Fikr International Institute Islamic Thought, menulis tentang the malaise of the ummah. Malaise of the ummah ni maknanya kekacauan, kegalauan, kekeliruan, permasalahan ummah. Apa dia? Yaitu memaknai pendidikan yang sebenarnya. Cemerlang ilmu dan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.